Assalamualaikum saudara. Saya pengacara Lins Bokaracai untuk rancangan Hello Sedangkan part yang kelima. Kita berjumpa lagi untuk rancangan kali ini ya, di mana saya sekarang berada di pejabat Perkasa Cawangan Sedangkan yang baru selesai mengadakan majlis penyerahan watika pelantikan untuk jawatan kuasa Perkasa Cawangan Sedangkan ya, di mana telah dihadiri sendiri oleh NAB yang dipertua, Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia Sabah, iaitu yang dipertua Datuk Seri Utama Dr. Muhammad Jeffrey bin Rosman, di mana dalam ucapan Datuk Seri Utama tadi, beliau telah mengingatkan semua ahli perkasa supaya bersatu padu dan mengelakkan wujudnya perpecahan. Kerana apa yang penting dalam perjuangan perkasa ini adalah untuk menegakkan hak-hak kesemerataan di dalam pertubuhan tersebut ya, di mana dalam konteks ini dia mengingatkan supaya perkasa ini akan terus memperjuangkan apa jua isu dan situasi yang berlaku di setiap kawasan. Dan untuk dia membuang masa, lebih baik kita terus kepada Datuk Seri untuk menubal dan berkenaan matlamat dan halu tuju perkasa dalam menegakkan prinsip perjuangan dari segi hak-hak masyarakat Bumi Putra ya di negeri Sabah khususnya. Datuk Seri, apa kabar? Alhamdulillah baik, masih. Jadi Datuk Seri baru menghadiri satu majlis penyerahan watika pelantikan kepada jawatan kuasa perkasa Cawangan Sedangkan. So, apa kebaikannya apabila mereka ni telah berada di dalam pertubuhan ini? Okey, yang pertama sekali terima kasih kepada saudara Lins ya dalam rancangan Hello Sandakan. Okey, tujuan majlis malam ini diadakan iaitu majlis penyerahan watika pelantikan kepada AJK Pertubuhan Pribumi Perkasa Daerah Sandakan adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara perkasa negeri dengan perkasa daerah Sandakan dengan misi dan matlamat perjuangan iaitu satu saja, memperjuangkan hak-hak pribumi di negeri Sabah ini dan yang lebih khususnya di daerah Sandakan ini, yang mana kita lihat begitu banyak lagi hak-hak yang masih terabai atau teraniaya yang belum dilihat oleh beberapa pemimpin ataupun mana-mana pimpinan kerajaan, yang mana kita lah perkasa yang akan ke depan untuk melaungkan hak-hak itu untuk dibela semua hak rakyat yang masih lagi teraniaya sehingga ke hari ini. Jadi itulah kita punya matlamat, dan pada malam ini saya telah bercerita dan bercakap kepada semua ahli-ahli perkasa, semua barisan AJK yang telah dilantik dan telah diberikan watika supaya mereka berjuang tanpa memikirkan apa-apa ganjaran ataupun imbuhan, kerana perjuangan perkasa ini adalah perjuangan yang tulus, yang ikhlas, yang memang tidak mengharapkan apa-apa peruntukan, tetapi perjuangan ini adalah khususnya membela hak-hak rakyat yang masih teraniaya, termasuklah mungkin yang AJK kita pun masih mempunyai hak-hak yang masih lagi teraniaya di tempat mereka masing-masing. Itulah dia punya natijah yang sebenarnya dalam perkasa. Jadi dalam ucapan Datuk Seri tadi telah menyebut bahawa perkasa ini bukanlah sebuah parti politik dan adalah merupakan badan NGO. Dan apa dia punya kepentingan dari segi apa yang Datuk Seri maksudkan tadi? Okey, memang pada pengetahuan umum, perkasa ini merupakan pertubuhan badan bukan kerajaan. Maknanya dia adalah NGO, dan mereka yang di dalam ini sebenarnya ramai terdiri daripada kalangan ahli-ahli politik, yang mana bila berdiri dan berjuang dalam platform perkasa, tidak ada sedikit pun patah politik atau fahaman politik yang akan diterjemahkan, kerana dalam perkasa kita berada di landasan tengah-tengah ya, menyokong untuk dasar kerajaan yang baik dan mendesak jika dasar kerajaan tidak membantu kepada hak-hak rakyat. Itulah yang termaktub dalam kita punya perjuangan. Nampaknya apa ni cabaran utama perkasa dalam menegakkan dia punya prinsip perjuangan, di mana baru-baru ini berlaku satu kejadian di Flat Sri Titingan di Tawau ya. So apa pandangan Datuk Seri? Okey, dalam kita menegakkan hak-hak yang teraniaya seperti kejadian di Flat Sri Titingan Tawau ni, saudara Lins, memang kita menghadapi banyak rintangan dan juga cabaran, apatah lagi tentangan daripada beberapa pihak yang rasa-rasanya terdiri pada fahaman politik. Mereka tidak bersetuju perkasa masuk untuk membantu menegakkan hak-hak penduduk Flat Sri Titingan yang telah teraniaya akibat terjumpanya seorang iaitu satu mayat yang telah reput
selama 13 hari di dalam tangki air yang telah diminum lebih 2,600 penduduk flat itu. Maka dengan itulah Perkasa tampil sebagai badan NGO yang bukan membawa wadah perjuangan politik, yang tidak mau memecah belahkan fahaman ataupun undi-undi di sana. Kerana kita berjuang adalah untuk menegakkan hak rakyat. Kita menuding jari kepada pihak pengurusan untuk mereka, kita minta tuntut supaya mereka ikut kepada kehendak penduduk sana yang mana minta tukar tangki-tangki tersebut. Sehingga mereka engkar, kita bagi tempo, lepas tu mereka engkar lagi, dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk memfailkan petition sebanyak RM100 juta terhadap Majlis Perbandaran Tawau dan juga pihak pengurusan, iaitu Jurunilai Perunding Harta Nasabah, berkuat kuasa pada minggu lepas lagi. Dan kita hanya menunggu, menantikan tarikh proceeding itu bermula. Saya ingat minggu depan dia akan bermula sudah. Jadi saya rasa perjuangan Perkasa harus diteruskan, dan kita tidak akan berundur sama sekali walaupun mendapat kecaman, tentangan daripada beberapa parti politik yang ingin menghalang Perkasa daripada membantu rakyat dan penduduk di Flat Sri Titingan itu. So sepanjang Datuk Seri berada di Sandakan ni, apa program Datuk Seri semasa berada di sini? Saya berada di Sandakan ini dalam rangka lawatan jelajah Sabah, iaitu peringkat Pantai Timur. Sebenarnya sebelum ke Sandakan ini kami di Semporna dan Kunap, dan kami lalu daripada Ladatu terus ke Sandakan dulu sebab Ladatu belum buat program. Sepanjang saya berada di Sandakan ini, memang saya lihat pada keesokan harinya agak padat aktiviti daripada pagi sampai ke tengah malam. Ini yang saya nak cari, ini yang saya suka. Daripada pagi kami akan membuat lawatan ke beberapa pulau, ya, iaitu Pulau Trionglit dan Pulau Shanghai. Selepas daripada pulau, kita akan melawat beberapa kampung, iaitu Kampung Gas dan juga Kampung Sungai Kayu di Batu Tujuh. Tujuan lawatan ini adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah hak yang masih lagi dihadapi oleh penduduk-penduduk di Pulau Trionglit dan juga Pulau Shanghai. Saya difahamkan ramai di kalangan penduduk di situ, anak-anak mereka masih tidak mempunyai sebarang dokumen walaupun mereka orang-orang pribumi. Jadi inilah sebenarnya ini adalah satu manifesto kita, ini adalah satu misi perjuangan Perkasa untuk membantu mereka untuk mendapatkan hak mereka sebagai seorang warga negara Malaysia dengan memiliki kad pengenalan ataupun surat lahir. Jadi Perkasa akan ke depan esok untuk mengumpul beberapa ramai orang, dan kita akan bawa Jabatan Pendaftaran Negara bergerak untuk tampil ke pulau tersebut dan bereskan, selesaikan isu-isu hak yang masih tidak ada diselesaikan oleh beberapa pemimpin selama ini. Selepas itu kita akan bergerak ke Pulau Shanghai juga dan ke kampung-kampung gas untuk melihat beberapa masalah. Saya ingat penduduk-penduduk sana yang masih ada masalah rumah, yang rumah tidak dibaiki, tidak ada peruntukan daripada kerajaan, walaupun mereka telah minta banyak kali tidak dilayan. Kita akan tampil untuk desak kerajaan menerusi pemimpin mereka di Dun, di mana Dun itu, saya ingat Dun Sekong, dan kita tidak akan layan sembarang rayuan daripada Dun itu. Kita minta dan desak mereka untuk membela hak rakyat yang masih lagi terabai sehingga hari ini. Katanya Datuk Seri akan buat satu perakan berhubung dengan desakan supaya Majlis Perbandaran Sandakan dapat menurunkan kadar bayaran Bazar Ramadan tu. Boleh komen sikit? Okey, itu berlaku pada jam 3 petang esok. Selepas lawatan daripada pulau dan kita pergi kampung, kita akan mengadakan perarakan aman, ya. Perarakan secara aman, iaitu himpunan ahli jawatan kuasa Perkasa daripada negeri dan daerah berkumpul sekali dengan beberapa wakil masyarakat berkemungkinan akan turut serta, dan kita akan melawat dulu tapak bazar yang dikatakan terlalu mahal, iaitu bagi saya memang tidak munasabah langsung 1,300 untuk peniaga kecil yang hanya berniaga setahun sekali dibagi tekanan untuk membayar 1,300 kepada Majlis Perbandaran Sandakan. Bagi saya ini memang tidak sepatutnya berlaku, dan kami di Perkasa akan berarak daripada tapak lot tersebut menuju ke hadapan bangunan Majlis Perbandaran Sandakan. Kita akan menyerahkan memorandum melalui pengurusi Perkasa daerah, iaitu yang merangkap naib yang di-Pertua Perkasa Negeri Sabah juga, iaitu Tuan Boni Yusof, dan kita akan mendesak serta meminta pihak Majlis Perbandaran Sandakan. Saya difahamkan esok yang akan berjumpa dengan kita adalah Setiausaha MPS, iaitu Encik Jeffrey Haji Aman, dan sesuailah dengan perarakan aman kita, dia pun Jeffrey Haji Aman. Kita minta dia ikut kehendak rakyat, bukan ikut tunjuk kepada beberapa pihak yang berkepentingan, ya. Minta dia turunkan daripada 1,300 kepada 300, dan kita minta sampai berjaya, dan kita tidak akan berundur selagi tuntutan itu
tidak dipersetujui oleh MPS. Terima kasih Datuk Sri ya. Sama-sama. Okey, saudara penonton semua, tadi saya baru bersama dengan Datuk Sri Jeffrey Rosman yang begitu bersemangat ya dalam memperjuangkan hak pribumi di negeri Sabah melalui Pertubuhan Perkasa Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi di part-part yang akan datang, dan jangan lupa tontonlah rancangan Hello Sandakan yang akan terus ke udara di halaman YouTube internet. Jumpa lagi.